Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, Heidi here, Marelli. Ustaz Daya Nurakim. and we are from the Black Cats Podcast. And we are back with nak katakan season 3 atau continuation season 2. Continuation. Continuation lah season 2. We took a break of 1 month lah. Mana sana? Ayalah. Okay, so kirakan kita continue season 2 lah. Kira macam dah lama tau kat tak Ya masuk kan sini, Ya. Okay, technically to explain pasal kita rasa macam dah lama, pasal kita dah recording like for 2 months ready kan. Ya. 1 month. Months lah. 1 to 2 months. 2 months pasal December kita tak record. Ya. Then January pun kita tak record. December, January. Ya. Then 2 months. kan every time kita patah balik mesti ada yang dah kahwin. Kita patah balik that time after for so long 2 years Kita buat kahwin. Sekarang Sekarang siapa kahwin? Sekarang Man dah kahwin. Man dah kahwin. Korang tak nampak Man kat belakang lah. So Atan. Atan. Aku asyik lupa. Okay, nanti aku beli. Atan kat belakang. So dia Diorang dah alhamdulillah dah disahkan suami dan isteri. Alhamdulillah. So pada korang nak wish diorang congratulations, boleh komen kat bawah salam ke apa kan. Di komentar. Yes, di komentar box below. Lama saya tak dengar. Okay, so sebelum kita mulakan kita punya episod seperti biasa, why not kita do a quick recap of Green Corridor. Yes. Itu yang orang tunggu-tunggukan actually tau. I mean like bukan nak cakap kita apalah, but I feel like that's the kind of videos that a lot of people like. Because like aku check the new views is the second highest for the amongst the other videos. Yeah. One of the highest also. Other than Corin. Other than Corin. Corin ni episod paling tinggi sih. Yes. Surprisingly. Siapa? But mungkin diorang type Corin tu is because macam Nanti ada cerita hantu Corin movie agak Corin esok. tu. Are you talking to on the right side? Cause Yeah, your voice I'm talking on the right side. cause like your Yeah. voice like very pelan like that. I'm on the right side. My voice also like very pelan like that. You guys think so also? Yes. Tak, untuk aku kau dengan Mar. Untuk Kuat aku, pelan. Oh. Pelan Hai. Okay, tak apalah, ada. kita kalau berbual dekat sikit lah dekat mic. Ya, tu dia. So I rasa Aliyah kuatkan sikit. kuatkan sikit Can you talk a bit? A bit. Okay dah. Tak nak ni ke? Oh tu headphone Kan? Ya. Salah. Kau yang ajar aku tau macam nak pakai device. Aku lupa shoot. Okay dah. Okay, so without further ado, kita akan recap balik pasal Green Corridor. Okay. Yes. Nombor 3. Ya lah, lupa. Patutlah macam bunyi bising tu berangin je kan. Rupanya bunyi angin punya kontolan buah betul. Astaghfirullahaladzim. Aku tengah Matrix. Sabar, korang continue lah dulu. Kita recap kisah Green Corridor. Actually kita buat pasal apa Aku sebenarnya tak ingat, but tak tahu lah. Aku just rasa lain macam lah that time. That time rabat gila lah, dah rabat gila. Aku sampai dah tak ingat apa kita berbual. Yeah. Actually on that day masa kita dekat Green Corridor kan, there's a few things happen lah. Kalau korang tengok balik that episode, one is yang Man actually dia dengar kan. Kau actually dengar macam ada orang ketawa ke apa. Ya, which aku kita tak dapat explain. So silakan. Hari tu entah kita punya podcast for the first time aku rasa just pelik gila lah. Entah aku tak pernah rasa macam gitu. That was my first time. Sampai we had to, bila ID tukar bateri bila aku tukar bateri tu, aku minta tolong Ustaz tolong bacakan apa-apa lah. Because way before that, kalau korang tengok video clip tu balik, there's this one point of time, kalau korang nampak mulut aku kumat kemit, aku tengah baca ayat kursi. So aku dah nak habis ayat kursi. Lepas tu last part tu aku tersasul. Dia dah jadi bunyi lain sebab dah apa, ketakutan lah. Ketakutan lah. Then after that tiba-tiba aku dengar suara suara dia dalam gila. Dia ketawa. Ya, kalau tak salah dapat capture ada tapi it's very faint lah. Very faint. So aku minta tolong Ustaz bacakan. Okay lah. Then after that rasa slightly tenang lah. Slightly tenang. And
Yang ini ni tak dapat capture dekat video. Dekat hujung jambatan tu ada, aku nampak macam ada bentuk bulat tau. Benda bulat, ujung tu macam terjuntai benda bulat, lepas tu ada benda panjang. So untuk aku tengok apa yang kira belakang ID belakang idea. Betul-betul kat ujung lah, yang tempat entrance tu masuk. So bila aku tengok tu, nampak macam pelik. But at the same time, okay lah, aku husnuzon, aku fikir okay lah, mungkin wire-wire ke, daun-daun ke, okay lah. Tapi aku keep on looking. Aku tengok. Okay, lepas kita dah pack up, kalau korang perasan, aku kan pergi dulu dengan lampu. Lepas tu aku tengok, benda tu dah tak ada. Aku patah balik, aku tengok daripada tempat yang aku duduk tu pun tak ada. Tapi pada perasaan kau, apa benda tu nampak macam? What does it look like? Encik gulung lah. Oh, serius lah. Serius. Sebab nampak kepala, lepas tu ikatan. Ayo. Dia tak bilang kita tau actually. Baru hari ni dia bilang kita. Exactly. Macam like for me and Ustaz, kan ada satu part tu yang ada kucing, ingat tak? Yang ada kucing hitam tu kan, yang si suara ni tegur. Dia daripada belakang kita actually. Then after that, dia go over to the other side of the entrance. Then dia jalan kan, terus tak tahu mana dia pergi kan. There's one video, kalau korang perasan, aku tengok Ustaz tengok aku, Ustaz gini. Tu benda tu macam hilang kan. Itu asal like I don't understand what happened there. Cuba explain. Entahlah. It's just disappear. Then entah. Actually banyak benda jadi kat situ. Banyak, a lot of things lah. Even yang kucing, yang si ada mamat mana entah yang tegur kan. Memang dia pandai, dia baru cakap tau, dia cerita yang dia tegur tu. Lepas tu dia tegur dia cakap, dia ni mamat betul lah. Habit. So put aside, before that actually bila kita masuk, because kita recce before that, there's nothing wrong. So bila kita datang on the yang shootingnya date tu, I saw something already like picking on us. Dia pick before kita masuk entrance tu. Kalau siapa pergi Green Corridor, dia bawah jembatan tu, before that dia akan ada yang lorong tu lah. So lorong tu dah nampak ada orang macam kepala terkeluar. So dia macam, then I keep looking again, okay, terus tak ada. So just buat bodoh. Then after that, yang bila kita shoot, then dengar suara, mana yang rasa lain macam. Ada orang macam rasa, for me I rasa macam ada orang kat belakang, especially sebelah my right, if I'm not wrong lah. Kalau boleh ingat balik lah, macam ada orang diri kat situ. So it's a lot of things lah. Then Man nampak benda tu terjuntai. Dan kucing, bunyi yang pelik-pelik, kadang-kadang bunyi yang kau ingat yang last part bunyi ketuk kuat. That one we thought was vehicle. Dia punya first few times bila kita dengar, dia bunyi hentakan macam, tahu kalau macam kereta lalu, lepas tu bawah tu ada macam longkang jadi bunyi macam itu. Yang pertama kali. Yang kedua kali tu, yang betul-betul kita dah nak habis, bunyi dia macam hentakan. Itu kan actually KTM kan. KTM punya railway. Correct. So the sound, it's like macam korang tu kereta api nak lalu macam gedung. Something like that. If you think about it lah. Tapi bila kita masa tu Ustaz hantar kita balik, kita lalu kat tempat yang jembatan atas tu, tak ada drain, tak ada apa-apa. Correct. Plus I mean like even so, macam okay lah, kalau vehicle, macam aku ada explain dalam video tu, kalau ada vehicle kita akan dengar bunyi vehicle terlalu kereta api ke, atau motor ke, atau whatever it is vehicle, kita akan dengar dia engine dia ke, just driving past. But then when that sound specifically happen, tak ada bunyi lain pun, it's just bunyi tu yang semua dah Kira dah cuak cuak babi je tu. Dia punya cuak dia sampai apa tau, bila part ID cakap tu lori longkang, aku pun terfikir juga actually lori longkang. Then Mar mention yang pasal aku bawa that meter tu kan. So Mar mention, because aku tak perasan, although I put it like in front of me, aku tak perasan lah. But Mar mention that it went up to orange already. So apparently the thing was quite near dengan kita lah. I don't know, Wallahualam kan, kalau dia nak dekat-dekat lah. But talking about that, the thing that we talk about was about energy. But I haven't even share what I saw. Okay. Okay. Pasal sedih sangat. Tapi you kalau you dah share tadi kan, tadi you dah share, I dah share. So sekarang kita tunggu diorang share. Tapi you mulut you macam bau longkang. Tak adalah.
Tak ada lah. Habis semua dah share, aku belum dapat share aku punya Mat dah share? Mat dah. Sama-sama. Dia Mat dah. Basically whatever she said, she share was the one yang pasal kucing tu lah. Okay. So Kesian because lah, korang Abang tiga duduk facing aku, Yeah. but I was the only one facing all of them. So whatever they saw was behind me, but now what I saw behind them and the other side of the exit, the trail lah kan, the keluar tu jembatan lah kira kan, dah busy babi. So one side okay, kalau aku facing korang sekarang, that side, that corner ada this Jangan bawa benda lain bawa benda lain mau kena kecam dah. hujung sebelah kanan where I was facing, ada this very big shadow tiba-tiba just gelap belakang korang. Then sebelah kiri ada kakak. That kakak was just macam dia just kat situ je. He was just there. Kejap ada, kejap tak ada. Just reluctantly there on that left side. Then got one part tu aku macam terperasan macam ada this shadow just glide across atas korang. Daripada kat belakang, but it just macam gitu je. It mostly macam gelap-gelap. Yang that kakak was that prominently there. Dia macam ada kejap tak ada. Cuma aku tak nak bilang. It was just there. So yalah. Hati-hati lah. I mean tempat tu memang lama lah kan. So kita pun tak cakap apa-apa. But amongst all the places, aku rasa tu yang paling happening lah. Although macam kita cakap tempat tu public, we didn't expect. Memang tak expect. Macam is the least place. Pasal kat atas tu banyak orang, budak-budak sekolah, tengah ramai yang lalu lalang. Saat atas bus stop tak salah, ada bus stop dekat atas kan. Banyak orang. Tak, means jalan situ kan untuk jalan pergi the bus stop tu. Just banyak orang lah. Just but still happening at tempat tu guys. So yalah, before kita move on dengan storytelling, the last topic before kita stop the episode, kan aku tanya kau, so benda-benda gini makan di electricity if you remember, if you recall, makan energy. Makan energy macam mana tu? Okay, macam pasal we had a few recordings yang kita punya bateri mati laju. You know, yang kat Pasir Ris kita punya port track died fast. Then dekat Green Corridor bateri kamera, you know, and lagi-lagi yang Green Corridor tu is very rare pasal apa ni, kita selalu recording enough battery say. Like usually one is enough for the whole few hours. Then on that day mati laju babi. Sedangkan kita dah charge, dah charge. Kira baru start baru start. Like it was like I think 15 minutes into the recording kan. Then dah mati. So the last question that I had was before kita ended was, benda ni memang dorang consume energy through electricity ke apa ke? Before Ustaz jawab, ni apa yang aku it's not Islamic punya part. It's more to, okay, dulu aku suka tengok cerita macam paranormal, documentary this and that. So dulu aku selalu tengok satu cerita ni, diorang suka diorang bukan cari hantu saja, diorang cari makhluk-makhluk pelik macam monsters. Macam kadang-kadang nanti ada macam kau tahu macam kraken Destination besar. Truth Yes, aku suka tengok cerita tu. So betul. Itu betul. Ustaz tu TV tak TV. So from what, and aku tengok yang bukan daripada orang juga, daripada yang lain-lain punya production. So from apa yang aku dah nampak is most of the time diorang percaya and scientifically proven yang benda-benda macam itu boleh mengganggu, tapi untuk diorang makan electricity tu aku tak tahulah. Tapi kalau macam mengganggu, sebab diorang punya presence sendiri is diorang produce certain electrons or whatever lah. Aku tak tahu dia punya term lah. That's what they believe in, and tu diorang punya kepercayaan. And from what I know, those yang buat paranormal, they will also use a device untuk track kalau benda tu dekat ke tidak. Because benda-benda macam itu they produce benda-benda macam electricity lah. Itu yang apa yang aku tengok lah. Cool. Kalau statik
Yeah, something like that lah. Something like That's that. why we can feel. Oh, mungkin that's why macam bulu rumah kita naik. Yeah, jangan bulu ketiak ah. Sosial. Bulu ketiak naik. Ustaz Dia gitu je. Okay, so that was more to the science part Yeah, lah. science part lah. Ya, mungkin macam aku cakap, dia kalau bulu rumah kita naik is usually macam kesekara nanti macam rasa macam. Yeah. So mungkin is the same concept. Kau imagine kalau bulu kening ni. Apa? Jangan Azin. Okay, kalau Ustaz pula. Kalau from my opinion, dia tak makan elektrik. Saya rasa dia pun Dia minum lah, dia minum. Jin ni pandai. Jin ni tak bengong. Jin tak bengong. Dia tak akan makan benda-benda yang dangerous. Ya. Dia orang makan tulang, dia orang makan bangkai, dia orang ada makanan dia sendiri. Kalau dia makan bateri ke apa, siap-siap mati benda tu. Okay, so cuma dia memang boleh ganggu. Macam Ustaz pernah cerita, I think few episode back ke apa yang tentang bateri semua. ya pasal bell. It's the same. Padahal tak ada elektrik. Macam mana boleh picit? Macam mana ada bell pun. And bila cabut bell, bunyi dia tak sama. So macam gitu. But macam what ID say is correct. Bila kita jalan satu tempat yang agak keras ke atau apa, kita akan bulu rumah kita akan rasa it's because of diorang ada keluarkan, if I'm not wrong, negatif. Kita positif dan negatif. Lagi dah. So called like that lah. So called like that. That's why kita akan rasa macam dia, kalau dia jalan kat sebelah, dia akan rasa kat sini je. Tapi kalau dia macam for example dekat surrounding kita, the whole body akan rasa bulu Is rumah. that the part that it's cause us having goosebumps? Yes. That they call it aura lah. Macam kira kan diorang ada different aura. Bila kena dengan kita, dia macam ada, kita ada force field, diorang pun ada force field. Tak ada benda lain nak main bulu rumah Habis nak macam mana nak main bulu apa? Diorang tu nak Ustaz dah ignore tak? Ustaz dah ignore. gerak pula aku. Tak payah bulu ketiak. Tak bulu apa lagi. Sabar. Belum masuk, belum puasa. Belum puasa. Lagi berapa hari? Tapi nak masuk. Sabar. Masalahnya benda-benda macam tu dia tak main bulu. Dia tak macam itu. So kira diorang kalau datang dekat, diorang kita rasa lah dia tak ada. Yalah. Itu kalau diorang main gitu, aku tak rasa, aku takut. Tu bawa jin asyik. Jin asyik tu. Jin asyik. Tapi betul. So dia bila ada dah macam kita rasa bulu rumah, usually kalau kita akan rasa bulu rumah one side, even dalam ruqyah, macam kita lagi ruqyahkan orang, kita akan rasa sebelah kiri atau sebelah kanan. Usually memang mungkin ada benda dekat pass by kita sebelah kanan. Yalah. Tapi kalau the whole body rasa bulu rumah, yang itu a bit bahaya, because kadang-kadang dia dah surrounding. Mana kita mungkin masuk ada few jin kat belakang kita ke, yang really surrounding kita, tu yang kita akan rasa. Tak Sorry ada. guys, aku nak terbersin. Aku Suami kau tadi buat gitu dia. Betul dia. Yang tu. Tak bersin. Saya bodoh. Okay, itulah penjelasannya daripada Ustaz. Okay, faham. Okay. So, kira kan Berapa? they give out negative, we give out positive energy. So called like that. Itu dia punya. Something like that lah. So called like that. Tapi diorang kata opposites attract. No, you get I mean battery, in terms of battery. So dia okay. Magnet battery pula. Kau main sembarang je magnet. Yang tu is not my forte lah. So tak faham tu on that side lah. Macam orang kata dia ni magnet je. Yalah, itu kira term je. Tapi kira kan macam, I mean kan macam to make it make sense, macam dia rasa macam dia tu senang attract this kind of things. Macam dia senang attract barang-barang halus. Barang-barang Ustaz tak makhluk halus. Okey. Dia orang senang attract makhluk-makhluk halus ni. Orang-orang yang macam kira kan you say Itu kenapa actually? I also wanted to Ada dua Okay, so yang pertama Ustaz tak tahu dua, I think ada lebih lah. Yang dua yang Ustaz ingat is, pertama is orang tu ada gangguan. So ada benda yang dalam badan dia yang lagi attracted dengan benda kat luar, atau benda tu macam kita members. Yaudah.
kita akan berbual kan sama dengan orang. So the benda is inside our badan. Macam lu mana punya. Faham. Tak Okay, saya tak tahu macam mana. Saya tak tahu. So macam kau jangan buka lambang. Jangan buka lambang kat Tak sini. lah, mana ada ini je. Mana ada. Astagfirullahaladzim. Mau kena rimbat dengan batang penyapu pada muka. Cang, nak berbual ni? Ada. Okay, so pertama is kalau sekiranya ada orang ada gangguan, selalunya is dia akan ada that magnet macam lah. benda tu akan ikut ke apa. Yang kedua is usually kalau orang tu pernah ada history of gangguan. Okay. Ibarat macam the term is pintu dia terbuka. Kira benda tu dah masuk lah. Dah pernah masuk. Dia pernah masuk, so benda tu akan masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Macam Ustaz Kira-kira utat. Kira Ustaz je tak? Ustaz pernah cakap pasal apa, medium Kira Something like seseorang yang kira pakar menggunakan badan seseorang untuk berbicara dengan makhluk tersebut. Melayu aku. So dia seru ke atau for example ada gangguan. Dia jadi medium. So I pull out the jin, masukkan dalam badan dia untuk dia berbual. That one is not permissible. Disebabkan dia akan efek otak dia. Korang imagine jin tu belum masuk, otak dia dah gini. Kalau kena lagi rabak, dia akan macam ni, Tongong. serious. So when you talk to the person, a few second baru dia macam apa dia. Okay. To that extent, sebab dia dah destroy dia punya kira kan kat brain dia. Correct. Ustaz, saya ada soalan Soalan apa tu? Since Ustaz cakap pasal orang tu macam tongong, dia macam termenung. Misal kata kalau kita kuat termenung, benda senang masuk tak? Yes, of course. So banyak berlaku kepada wanita-wanita. Terus busy tau Atas dah macam Ustaz cakap kalau kuat termenung, benda senang masuk. Yes. Jadi you kalau kat rumah, I dengan you jangan selalu termenung. Nanti dia senang masuk. Okay, Ustaz tak ada kena mengena dengan dia. Diorang ni tak ada orang je. Ustaz buat bodoh, buat hal sendiri je kat sini. Dah halal. Okay, sambung. Tapi serius lah, senang masuk. Sebab apa? Perempuan selalunya berlaku pada perempuan. Lelaki jarang termenung. dia kuat termenung. Termenung tapi otak dia tak ada connection dengan emosi. Okay, dia kira bagaikan macam termenung but you don't think of anything. Itu tak kisah. Kita macam boleh even tengok TV, kita otak memang majority tu pasal jadi gaduh kadang-kadang. You fikir apa? Padahal kita lagi macam Screen saver. So actually betul ya. Kadang-kadang exactly. So perempuan tak faham. So perempuan yang cara termenung usually tergantung kepada emosi. Yes. Either dia marah atau dia sedih. So kalau sedih macam selalunya tuan-tuan perempuan yang selalu pernah break up ke apa, yang perempuan-perempuan nanti dia buka tingkap, relax. Dia buka It's not good. It's really not good. Lagi kalau nangis, jangan. It's not good. Because why? Jin ni dia tarik can. Dia cari can untuk dapat masuk dalam badan. So dia akan either pakai emosi, pintu tu akan terbuka. For example, seseorang tu pemarah, dia akan masuk bila dia marah. Pintu tu akan automatically terbuka. There's also one pintu yang dia akan terbuka, kirakan kalau you ruqyah pun banyak kali dia boleh masuk anytime. Pintu dendam. Apa tu dendam? Pintu dendam. Boleh buat lagu. For example, dia seseorang tu disihir. Dia kena sihir ni. So bukan ustaz lah, orang tu kena sihir. Bahaya gitu. Kalau orang tu kena sihir, kita ruqyahkan, tapi dalam hati dia masih pendam dengan orang yang buat. Mungkin dia nampak dalam mimpi ke, dia ternampak something ke, yang Allah tunjukkan ilham kepada dia untuk tahulah siapa yang hantar. Dia pendam sampai kan jadi hasad atau dendam. Benda tu boleh masuk anytime. Okay. So kalau seseorang tu di ruqyah, I always will ask dalam hati dia, ada ke masih terpendam kat dalam badan? InsyaAllah lah one day. So Ustaz ada satu kisah ruqyah yang bukan yang podcast tu ada kisah Ustaz punya ruqyah. Ustaz dah ruqyahkan dia for 2 years. So the 2 years tu Ustaz ruqyah, dia keep on coming back. Daripada satu jadi lain, dan keep on ruqyah. Pasal masih pendam lah. Dia memang ada history of depression. Okay. So masa dia, Ustaz cerita sikit about the background. Dia kenalan Ustaz. So kita kenal semua members. So after that, bila kita kenal dia, dia ada history of pernah kena tinggal dengan ex dia lah. Toxic
So dia kena hentam, bukan hentam pukul lah, macam dia boleh kena tinggal kat tepi road. Dan Lagi perempuan? Siapa? Yang kawannya. Perempuan. Okay. Perempuan je, tapi tak ada kena-mengena dengan Ustaz. Tak. Kata kenalan, habis tak ada kena-mengena. Sebab Ustaz cakap kena tinggal kat tepi road. Kalau jantan kena tinggal kat tepi road. Itu jantan kunyang. Kau jangan. Sebab isteri aku drive. Dia tak ada lesen. Habis asal aku pun tak lesen. Tak. Orang lagi bini tak ada lesen. Lain. Dia dah sikit Betul. So dia pernah kena tinggal kat kirakan tepi road, everything lah. Sikit kena marah, but the relationship macam they keep on coming back semua lah. So that thing happen sampai dia depression. So while depression tu, dia one day tu dia really step out from the relationship lah. So benda lain yang masuk, jin asyik. Alamak. So jin asyik tu sukakan kat dia. So antara yang symptoms yang Ustaz selalu kasih is dia bersetubuh dengan lelaki-lelaki berbeza dalam mimpi. Rasa diperhatikan. Rasa macam ada orang kat sebelah. So lihatkan dia. So even dia punya marriage pun went down. Alamak. Kira dia orang berpisah. Tak lah, kalau cerai tak berpisah apa. Tak. Dah cerai lah. Ustaz tak sebut cerai. Dah cerai. Ustaz jangan sampai saya ni saya belajar dari Ustaz tau. Kira kalau nak fanatik kena gini. Okay, silakan sambung. Bismillah. Okay, so dia masa dia berkahwin, semua everything was okay. So a few months after that ada this gangguan semualah. Ada gangguan. So that was the first time that Ustaz datang untuk rukiahkan dia dengan suaminya pun my friend. So my friend panggil lah, Yat, kau boleh datang lah, just rukiahkan. I think something's wrong lah. Diorang asyik gaduh, emotion tak stable and everything. So dia baru lepas dia lagi, I think dah lepas melahirkan, if I'm not wrong. The first child. So masa tu dia postnatal depression. Confirm. So dia postnatal depression because of yang kat dalam rumah tu antara suami isteri tu, Ustaz tak nak cerita lah. Orang ada masalah-masalah tertentu, but mungkin kemungkinan disebabkan benda tu juga, gangguan jin asyik tu. But jin asyik tu I think before dia kahwin dah ada. Cuma Ustaz tak pernah trigger untuk macam cakap dia aku nak rukiahkan. Actually I did 3 months before they got married. Ustaz dah cakap dengan my friend, kau kasi aku rukiahkan both of kau boleh? Macam especially the girl, because dia pernah complain to me macam aku punya tunang gini. So saya cakap macam lain macam je. On the day yang dia dah book the date, dia cancel. Suddenly cancel. The date before dia kahwin bukan, kira the date of rukiah. Before dia kahwin lah. Before dia kahwin sekali sebelah perempuan yang cancel. So macam I told my friend, cakap asal cancel? Tak tahu lah, dia orangnya side. Okay lah, so start forget it lah. So buat bodoh. After they got married, 1 year has passed, dia dah lahirkan, dia call, datang rukiah. Beg jatuh. Okay. So datang rukiah. Okay, I come lah. Dekat dengan rumah pun. Okay, so I datang rukiah, and betul dapat tahu yang dia ada jin asyik. Cuma masalahnya dalam pertengkaran tersebut, jin tu dia buat something yang not all husband can terima lah. Not all husband can terima. Suspend. Jangan best ya suspend dia. So dia gini. Jangan ketawa. So antaranya is that disebabkan itu dia actually tak file for cerai. Dia file for counselling. Dia dah tak tahu nak pergi kat siapa. So bila dia file for counselling, the husband ingat macam asal kau file, maknanya dah macam nak cerai lah. So that turn off the husband completely. Alamak. So dia ni cerita dia actually panjang, is 2 years lah. 2 years punya cerita. I was the middleman, trying my best untuk reconcile that back. Rabak, dah macam berbuih mulut. Dah pergi sana, I even meet dia spouse dia, my friend punya mak bapak. Berbual tau, bawa, kirakan dia, masa tu masih isteri lagi, bawa jumpa semua everything, tunjuk kat mak bapak diorang yang dia ada gangguan. Pergi ke mak dia punya side, yang kirakan dia punya wife punya side, semua berbual. I be the middleman untuk berbual and everything. I try. Then my friend cakap tak boleh lah. My heart just shut off. Alamak. For me as a husband, I think don't give up easily lah. Itu from my point of view lah. Isteri kau ada gangguan ni, takkan kau nak tinggalkan gitu. True. You understand? Tapi kita tak faham apa yang mungkin dalam isi hati dia, apa yang dorang lalui. Maybe kita tak tahu. I only see from the outer je. I nampak daripada apa yang I boleh perhatikan. So dorang continue to cerai. After dorang cerai, lagi dalam proses cerai ni,
lagi dalam proses lah. So I ruqyah, keep on Tapi ruqyah. diorang punya gaduh-gaduh tu is macam before diorang kahwin tu ada gaduh ke? Wallah alam, yang tu Ustaz tak pernah nak tanya lah. But only I know is after yang diorang kahwin tu, they call me 1 year later. Oh. My friend ni semua budak motor. So kita memang dulu sama model, motor besar. Dapat kenal everything. Action lah. Biasa. Alhamdulillah. Dia selamatkan diri dia. Okay, so bila dah dalam proses cerai, so while the process tu I was there. I was there untuk ruqyahkan. So taklah selalu. Yalah. The first year was macam maybe twice atau 3 kali dalam setahun. Just jumpa, and then they will update me everything. So kasih dia whatever yang nak detox ke. 1 year after that, ada 1-2 months yang dia terus okay. Terus okay, really okay. Macam ni saya tak rasa apa-apa, semua okay. She's okay. Yeah. Then okay lah. Sekali 2 months after that, Dia message I think I need to ruqyah. I think the thing come back. So wallah alam lah, dia tinggal apalah. So bila kita ruqyahkan Yang nak jelma ni kau betul ke? So bila ruqyahkan, dia memang ada gangguan. So gangguan dia a bit Teruk lah. teruk, but Weird at that point of time Ustaz dia confused. Ustaz dah jadi confused. Is it the previous one or new one? Because ada different reaction. Okay. Really different reaction. Dia ibarat macam okay, dulu is jin asyik, kita tahu dia punya symptoms, but this one is more to macam sihir pendamping. Mana ada orang yang kasih dia pendamping. So wallah alam from family ke apa, but bila baca ikrar, kita selalu pakai ikrar mutus, dia tak akan rasa that much effect. Yelah. Nah, tapi and selalu antara symptoms kalau kena sihir, selalu dia akan tersekat kat tekak. So bila nak muntah boleh, tapi dia akan rasa macam masih ada something kat sini. Macam mana? Ya gitu. So macam gitu. So dia akan rasa gitu. Jangan. Okay, masalahnya ID dia tak boleh dengar bunyi muntah. Dia kalau bunyi muntah, korang tengok muka dia. Satu yang Atan pun sama. Lain lagi kita pakai handphone ni. Atan pun sama tu alam. Dia pun sama lupa juga. Okay, sambung. Okay, sambung. So bila Ustaz ruqyah for the second time, yang masa yang the secondnya, kira masa second season lah. Masa tu dah okay pun lah. Alah. Kena lagi, dan Ustaz macam pelik, asal macam lain So lain, dia macam tersekat. Dan bila ruqyahkan, dia boleh senyum, dia boleh ketawa. But I know dia punya ketawa is more tu sakit daripada ketawa berani lah. I think dia berani Sebab dia masih tetap diri dia sendirilah. Bila dia ketawa semua. No, it's not her. Yeah, it's not her. So bila tengok dah nampak dia, then dia tak agresif. Dia tak agresif. But as time goes by, bila Ustaz ruqyahkan dia, keep on ruqyah. So dalam the last year yang really frequent Ustaz ruqyah dia, there's 1 point atau 2 point, 2 kali lah Ustaz pernah nampak yang dia betul-betul agresif. Ni saya first time dengar. There's 1 point or 2 point. Tengok dah ada je. Aku salah cakap lah. Tak masalah, aku dengan ID tu je. Aku dah terlalu fokus. So ada one of the ruqyah, if I'm not wrong, 1 ke 2 ruqyah yang really they become violent. Real Dia violent macam mana? So violent dia tak pernah tepis atau tolak me. Usually I be like taklah dekat sangat lah. So macam usually dia akan duduk. So the parents will be there. The parents will be there. Then Saya perempuan. buruknya Nampak ke tak ni? dia nampak. So the parents will be there, then I'll be ruqyahkan dia kat sini. But mak dia usually macam kena affected juga. So Emotionally lah. emotional dengan I think tempias. So bila I ask her, the mother to hold, I tak boleh pegang dia. So Yelah. they have to hold it. After that ruqyah session, dia message me lah. So the person message me cakap, if can don't ask my mother to touch. Because why? Dia nanti besok sakit. Dia akan sakit, macam demam. Nanti dia kena side effect dia. So dia tak nak mak dia macam itu. So macam okay lah. So tu pun dah kirakan medium juga. Bukan Siapa? medium. Siapa yang side effect? The mother or her? Bila mak dia pegang. Sebab dia gini, even for us peruqyah, kalau kita tolong orang, roughly kita akan dapat that side effect also. Kita akan rasa tangan sakit atau lenguh after ruqyah. Usually like that. Tapi Alhamdulillah so far tak teruk sangat lah.
Dia tak sampai pergi balik lah. There's only one time yang betul-betul dia Sofa? balik. Sofa ni Bodoh lah. Orang lagi kau tak nampak dia fokus. Dia lagi fokus So bila rukiahkan dia, so I have to, dia tak boleh pegang perut dia. The father will be taking care of dia punya anak. So I have to pakai sudu lah. Oh, Dia minta sudu lah, senduk. cool. Habis nak pakai, takkan nak pegang tangan perut perempuan kan. So kira bukan only sudu lah, Ustaz boleh pakai benda lain. Macam rotan atau pakai hanger, as long as I don't touch directly. So the easiest at the point of time Sudu. Jadi saya ada senduk atau sudu tak? So so pegang Tak ada. Yang penting banyak-banyak benda. Dia boleh minta paper ke, No, because bantal ke. bantal tak apa. Alah, boleh tutup macam bantal tutup kan gitu. No, because I need to point directly dekat perut. Kena point So for example, I can like that, tapi I nak point betul-betul dekat perut, bahagian-bahagian dia yang sakit. Tapi Mike tu lah, tu pasal. Aku tengok, aku nampak juga. Si jatuh. Aku perasan macam dah syok sangat ni. Okay. Chill lah. Tak. Tapi Nanti saya tengah imagine kalau saya jadi peruqyah, saya ambil bro jamban. Itu kotor. Najis. So bila kita pakai sudu tu, it's easier for me to accurately macam hentam kat dekat dia punya Penetrate lah kira. Wow, that's shocking. Penetrate lain bro. Bukan penetrate lah. Kira tutup lah. Tutup kat perut. Poke. The word is poke. Poke. Penetrate lain je. Tak sudu. Okay, jangan fikir lain Sudu kalau penetrate perut, besok kau arwah. Betul. Yeah. So I just use the spoon Sudu. to cook lah. Tak, masalahnya kita debate sudu pasal tadi. Okay, so bila kita pakai sudu untuk dia punya perut, so is okay. So dia selalu complain that bahagian perut dia sebelah kiri selalu sakit. Okay. So is lower lah. I think it's not. Okay. Dia is bahagian kiri. So when I see is macam area dia punya intestine ada, dia punya Bawah pinggang lah. bawah pinggang. I think dia Ovary Low tapi dia nama dia pelvic apa tak pelvic Pythagorean Stadium. Fallopian tube. Yes. Sebab dia kat bawah sedikit kan. So I poke the spoon ni kat area tak boleh lakukan. Saya cakap astagfirullahaladzim. So bila I letak, dia sakit. Dia really macam intense, macam kena siat ke kena apa. So we keep on that lah. So pegang pakai spoon to everything, to an extent where dia boleh muntah ada 2 plastic bag, 3 plastic bag. Banyaknya. And even kalau kadang-kadang dia tak makan pun, dia boleh muntah. Penuh. Ya. 2-3 paket Penuh lah. paket. Yelah, rapat lah. Penuh Tapi penuh. tak penuh Kau lah. mau ikat tepi lah, bos. Ni kuah. Tapi banyak buih air keluar macam apa cerita ni. But bila lepas every time rukiah, dia cakap macam masih tersekat. Masih ada something tersekat kat sini, tak nak keluar. And dia boleh macam cakap aku takkan tinggalkan dia. Benda tu juga. Aku akan musnahkan hidup dia. So called like that. So for me, kita based on symptoms, not what the jin say. Yelah. So jin ni dia suka kelintung, yes. Ustaz, saya curious jin, diorang ada perempuan Ustaz, dengan lelaki juga. Sandal Ustaz, muka dia gelap. Memang muka dia gelap ke? Tak ada. Lampu. Lampu gelap. Baru tak kira ni kira jin pun ada jantina diorang lah. Of course. Jantan betina. Jadi yang mengganggu dia should be lelaki lah. Wallahualam. Saya tak pernah tanya dia lelaki ke perempuan. Tak adalah sebab kan. Okay, so dia gini. Kalau jin asyik, yang selalu Ustaz nampak selalu is opposite gender lah. Tapi selalu kalau macam jin asyik, sabar, dia kalau dangdut asyik. Okay, so tapi Ustaz belum pernah dengar jin asyik lelaki dengan lelaki lah. Ya. Belum. Serius Ustaz macam lagi ada orang pernah tanya, possible Ustaz kalau ada macam yang gay punya jin ke? Wallahualam. Mungkin ada, but I never met before lah. So macam itu. Tu kalau ada mau sakit saya. Nathan dah tengok. Imagine lah. Imagine. Yang kau imagine Tak. Ngok apa siang.
Tak imagine. Okay. Silakan. Okay, so selalu kalau jin asyik dia opposite gender. Tapi masalahnya bila this time round is a bit macam different. A bit different how dia punya reaction semua. It could be perempuan, it could be lelaki, but the main factor is kita tengok macam sihir. Macam sihir pendamping. But you need to understand, sihir pendamping ni possible juga boleh jatuh cinta kepada orang yang dia kena ganggu. So for example, Saka. Kita put dia ada Saka. Saka ni kerja dia untuk menjaga, bukan nak jatuh cinta ke nak ni. But possible tak dia jatuh cinta dengan orang yang dia nak kena berdamping? Possible. That's why kita selalu ajar perempuan, lelaki tolonglah kalau tidur pakailah seluar 3/4. Sebab benda tu akan jaga Most 3/4 lah. Kalau boleh panjang lagi panjang lah. Correct. Tapi lelaki tak ada orang nak tengok bulu lah. Apa advice? Advice lah berapa seluar panjang? No. 3/4. Kadang-kadang orang tak selesa bro. Kita berpasal lah. Tapi nak kena faham juga kau kenapa. Jadi kalau selalu kecoh ni, tapi selalu kecoh. Aduh ni. Tapi selalu macam kucing yang kucing tu. Sabar. Selalunya perempuan yang kena ganggu disebabkan diorang suka pakai seluar pendek, FBT dress, then tak suka pakai selimut. So kadang-kadang jin tu akan jaga 24/7. Dia akan kat situ je tengok. Kalau ID tengok perempuan pakai seluar pendek, you pun macam akan ada rasa that urge. Tak, jangan cakap perempuan lah, isteri. Are you trying to get me in trouble, my friend? Aku tengok mata dia no shit, Don't get me into trouble. So macam you nampak isteri kan, kita akan ada rasa dah syahwat. Sama dengan orang. Dia boleh ikut dalam bilik air mandi. Kalau kita tak baca doa, dia akan ikut. Everywhere dia akan ikut. Okay, talking about this, talking about jin asyik. Okay, especially in marriage, there is a lot of like sihir pemisahan kan. Okay, sihir pemisahan ni kira macam, okay, there is some like ada orang hantar. Like you know macam aku tak nak dia ni mengandung, like you know aku hantar setan kat dia, aku hantar jin kat dia, ikat dia punya lock. Okay, that is sihir tau orang hantar. Itu kirakan macam Aina, macam something like that. Lain jauh. Lain. Kau jangan sembarang. Okay, jangan sembarang ya, Mar. Sebab Ain dia bukan tak ada kena mengena dengan jealousy dia jealousy saja. Dia tak ada kena mengena macam aku pergi bomo pergi hantar, tak ada. It's just mata, pandangan mata. Okay, so okay, that is macam kita hantar, okay lah, aku lock lah, tak mau kasih dia mengandung. But is there such thing as jin asyik? Kalau dah jatuh cinta dengan seseorang tu is it possible for this jin asyik to even lock juga? Okay, because dia kat dalam badan ber. So kalau sihir boleh buat, dia pakai jin kan, dia pun jin, then there's a possibility. Cuma selalunya kalau jin asyik atau sihir pemisah, but more to jin asyik lah. Kalau jin asyik, dia selalunya kalau sekiranya suami isteri nak bersetubuh, dia antara salah satu akan terus tak boleh. Tak nak. Kalau sihir pemisah, there is to an extent where dua-dua tak boleh. Tak boleh apa? Bersetubuh bro. Kau nak apa repeat? Macam anak tubuh. Asal bersetubuh. Asal fanatik ni. Asal tak tahu. Tak ada. Ustaz fanatik. Masa kita dah lama tak ada posting dari gini. Rombal baru. Kau rukiah kan? So memang ada possibilities. Even macam Saka pun boleh buat, as long as jin dia ada capabilities of doing. Boleh kasi mengandung tak? Of course. Boleh. Ada sih. Boleh. Boleh Ada. Tapi selalu ni dalam mimpi lah. Nanti dalam mimpi dia pregnant, dalam mimpi lah dia melahirkan. Tapi nanti nampak ada orang angkat baby tu, terus bawa lari. Bawa jalan. So ada possibilities. So hati-hatilah. That's why kita ada Rasulullah ajar macam before bersetubuh ada doa dia tersendiri untuk melindungi kita daripada syaitan. Saya curious cakap pasal mengandung. Tak tahu lah. Saya pernah tengok satu cerita tu lah. I don't know whether betul ke tak betul ke. Kira misal kata saya tak suka Mar Kau apa hal dengan aku? Misal kata Kau apa hal dengan aku? Mar dengan Aidi belum kahwin. Misal kata aku suka Mar, tapi diorang dua dah nak kahwin. So saya sihir dia sampai nampak perut dia mengandung. Possible? Pelik Sul. Tak kira perut dia kira kembung. Busung. Boleh tak tahulah nama dia. Tapi kalau busung, dia selalunya kalau you pergi scan ke apa, dia tak ada. Yalah. Possible lah. Tak, just imagine zaman dulu. Selalunya kalau perempuan nampak perut besar apa? Mengandung lah. So kira
tambahkan fitnah lah. Yelah. Kira aku buat fitnah yang dia dah mengandung sebelum dia kahwin dengan kau. Cakap pasal pregnant, I don't know whether korang pernah go through this video. Aku pun tak tahu penonton pun pernah go through this video. There's this country, I don't know which country was that, in Arab or something like that, I don't remember. But there's this video on YouTube. Perempuan tu dia perut dia macam busung tau. Okay, tapi she was on the bed buat the ultrasound, and the tummy went macam bonkers lah, macam kiri kanan busy gila lah. I don't know whether you Tapi guys dia kata is gangguan. I don't know. She thought that she was pregnant, but then when she went for the scan, there's nothing, but the movement is macam satu orang Yang possible is inside benda perut dia ada benda. Satu. Benda jin lah, takkan kucing. So Ya Allah, perut dia besar gila. Literally like 8 months 9 months that kind. Aku just imagine Korang tai pergi banyak Google lah, dalam ada perut. that video. So usually boleh possible lah. Boleh dia akan gerak because dia bala badan. But belum start pernah nampak yang betul-betul gerak ah. Anak jin lah. Belum nampak but bukan anak jin lah, bapak jin pun boleh masuk dalam badan. Cuma Ustaz belum pernah nampak that kind of movement. Tak it pernah. was so busy. Usually kalau busung dia selalu just keras. Yeah. Nanti bila picit is keras. Dia picit keras. Mulutnya kat sini. Biasa lah. Ni normal. Okay. So memang possible. Cuma Ustaz belum pernah nampak. Kau kena cari satu headgear yang pegang mic. Jadi kalau Ustaz gerak, dia pun gerak. Dia ikut. Dah macam kamera kau. So macam gitu. Ada. Aku rasa korang pernah nampak. This thing went viral for quite a while. Dah lama. So dia boleh possible buat cerita. Sama macam my friend tu lah, kena Seram sangat tu. nanti dia mimpi bersetubuh. Usually nanti dia ada parti tak nak macam pegang dia, tak nak bersetubuh dengan dia. Okay, Ustaz, episod ni very explicit. Tak ada sorry sebelum apa aku minta maaf banyak ni akibat pasal kita pun dah lama tak jumpa. Like doing recording podcast. Jadi satu-satunya otak semua dah sinting. Kira jin patu ceng. Jangan main. Nanti kena. Kau mimpi jin tu buat kat depan kau. Tengok lah. So that happened to my friend lah yang perukiah. So sampai sekarang masih dirukiahkan. Masih. Masih lah. Masih. Tapi okay faham. Masih. The thing season 2 masih. Dia masih dengan the husband lah. Dah proses cerai. So if I'm not wrong, whatever yang dia cakap is I think closing to the date lah untuk betul-betul lepaskan everything lah, untuk settlekan. Whatever it is, kita doakan yang terbaik lah. Amin insyaAllah. Yeah, so No, I mean like Apa penting? like this is the thing in marriage that is very sensitive. Yeah. Oh, ingat kau panjang weh. Tak lah, macam fikir balik macam Sedih lah. ya. Jin pun boleh sanggup buat gitu Of course. Bila dia ibarat macam dua lelaki suka pada satu perempuan. Ya. Okay, I thought differently. Lepas tu nanti dah cerai-berai dah settle semua then after that dia back to normal tau. Correct. Nanti macam, normal. Dia jin dah succeed, dorang dah excited, Dia kacau, happy. tapi tak akan teruk macam mana yang dia because dia nak miliki. That's the shit thing. Dia nak miliki. Tapi nanti dah cerai dan dah okay. Yeah. Dia nanti patah balik dan rabak lagi. Allahuaklam. Yeah, so anyone trying to get to know her atau suka kat dia akan try to push away. It's not her lah, it's benda tu yang tak suka. Yeah, so macam gitu. That bad Yeah. Dia buat hati perempuan tu macam numb. Yeah, that's the word man. Numb. That's what she said to me also lah. It's numb lah. Dia cakap dah rasa numb. Yeah. So InsyaAllah lah tengok kalau ada Aku tahu apa yang Kuala Lumpur. I don't know if this video will go through kawan Ustaz. I think it will. I think it will. He mentioned. I think it will. Kita on behalf of Black Cats kita doakan semoga Amin insyaAllah. Sembuh lah. Kita ramai-ramai, bukan kita saja, ramai-ramai yang menonton, yang mendengar. Kita doakanlah untuk sahabat kita tu pulih semula insyaAllah. Walaupun it's hard to go through, but you have to be strong. I know words are easy, but not the actions. But insyaAllah. Apa? Kita doakan. Tak ketawa. Asal Atan nak nangis Tak lah, Atan lagi sengih-sengih lah apa Atan ni. Macam itu. Faham. Kita tak berada dalam kasut kau, tapi insyaAllah kau akan pulih semula lah. InsyaAllah. Walaupun dia datang ketawa-ketawa ni, korang cuba bayangkan
merana 2 tahun je. Yeah. 2 years. 2 tahun tak How long were boleh they married for? 1 year 1 year plus So yeah 1 year pada orang tu macam baru lah, but the person that goes through is lama like siul. lama. So yeah, It's Aku sampai painful. terdengar baru lah. Hah? Tadi kau cakap Tak, baru lah. Baru So for 2 years dia suffer lah. So I was there rukiahkan dia, tengok macam mana kita rukiahkan dia. Saya nangis sakit, merayu sakit sangat, everything. So even from my side pun, as per rukiah pun, kita nak dia sembuh, but I have no power. I told her a lot of times, I got no power, I got no special thing that I can make you heal. At the end of the day, I think best is for her to try to help herself also. Correct. Yeah. I mean, aku bukan siapa lah, but that's one. Dia nak kena usaha lah. Yeah. Okay lah. Panjang episod ni. Bagus. Banyak topik yang kita squeeze Bagus. Alhamdulillah. For our first episode after long time kita break, Alhamdulillah. Okay, why not kita bring the storytelling next week? Okay, InsyaAllah. next week, since we are talking about pregnancy, right? Oh yeah. Kita sambung. Kita ada Story from penonton. para actually share ada orang story hantar, dengan kita. Yes. Baik. So kita ada orang hantar barang. Betul. Hantar barang lah. Hantar story lah. Hantar story lah. Yeah, so Kita it's akan- also linked to pregnancy. Yeah. Yeah. Okay. Kita sambung ke minggu ke depan. Minggu depan. Ke depan. Yeah. Next week dah puasa. This week lagi berapa hari dah puasa. This week. Okay. Over the weekend. So untuk siapa-siapa yang tengah menonton ni, kita ucapkan selamat puasa. Yes. Semoga bulan Ramadan korang berjalan dengan lancar. Dan semoga penuhlah puasanya, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Kita cubalah sama-sama. Cubalah menambahkan ibadah kita. Yes. Ya. Apa lagi? Dah tu je lah. Jangan puasa yuk-yuk Kalau dah- Ini pesanan untuk dia sendiri. Jangan puasa yuk-yuk. Kalau tak nak puasa, ajak yuk. Dah jangan. Salah Salah. Ustaz geling je boleh. Boleh nanti aku join sekali. Salah. Jangan nak terawih cup no. Tarawih cup tu apa? Tak, Tarawih cup tak apa. At least kau lepaskan tu 8 rakaat. Lepas tu kalau kau nak rimbat, rimbat lah. kau rimbat. Yes. Tarawih cup kira selalu orang lepas tarawih main bola. Cakap dengan mak bapak nak pergi terawih, Ustaz- barat pergi main bola. Ustaz legit tak tahu lah. Ustaz dia dulu selalu tarawih, lepas tu balik dia buka Al-Quran, dia baca. Tu memang Ustaz Okay lah, kita akan jumpa korang minggu hadapan di the next episode. Okay, kalau korang suka episode ni, make sure korang leave a like, share and subscribe. Kalau korang ada beberapa story yang korang nak share, korang boleh leave a comment down the komentar box below. Jangan lupa tengok episode-episode kita yang lama. Yes. And also jangan lupa, kalau sesiapa para penonton tu nak perkhidmatan ruqyah atau nak belajar ngaji Ustaz korang boleh DM lah Ustaz di Hidayat_UD. Yeah, man. Ataupun boleh DM kita kat kita punya Instagram juga pun boleh, Black Cats Official. Okay, kita jumpa korang next week. My name is Aidi. I'm Mar. Ustaz Dayat. Nur Hakim. And we are from the Black Cats Podcast. Ciao.